Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih banyak diucapkan kepada Al-Fadil Ustaz Artisno. Dia lagi glamour pada saya. Dia artis. Kan? Hari tu tak tahulah kuat jodoh saya dengan dia tu. Saya ceramah kat Masjid Bersiambu tu. Saya nampak nama yang mengajak nama tu Ustaz Artisno dekat apa whiteboard tu. Siapa ni Artisno, sedap nama ni tu kan. Langsung sampai sekarang. Alhamdulillah. Berkat lah tu kan. Terima kasih juga ucapkan kepada yang bahagia Tuan Pengurusi Masjid, Tuan Imam, barisan Jantung Kasar Masjid, seterusnya tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah. Syukur kepada Allah SWT kerana dengan limpah dan izin yang dapat kita bersama-sama pada pagi ini. Dan saya pun jarang-jarang sebenarnya kalau ikutkan hari ini ada kuliah bulanan. Bukan kuliah bulanan, kuliah mingguan. Saya 2 minggu sekali kat Saman tu ada dua surau selang seli. Jadi dia orang dah selalu nak jumpa saya. Saya minta dia orang izinkan lah, tak apalah, pergilah Joseh tu dia. Jadi dapatlah jumpa orang sini hari ni. Dan saya tak boleh tolak lah sebab saya dipahamkan memang kuliah subuh ya. Memang waktu subuh kat masjid ni memang macam ni lah hari-hari ramai. Saya dah macam tu lah. Macam terperanjat ke apa. InsyaAllah mudah-mudahan kan. Jadi macam tu dia kalau datang subuh fresh. Saya dalam banyak kuliah paling saya gemar kuliah subuh lah sebab dia fresh pagi. Saga ya kan. Cuma lebih raya saja lagi. Biasa sebab kat Josih ni biasa lebih kuliah subuh ada silamat. Sudah puasa tapi ada. Jadi sebenarnya saya pun alhamdulillah syukur juga ikutkan hari-hari memang kuliah saya penuh kan. Tapi boleh adjust subuh atau kebal lah. Cakap dengan Ustaz Artisno yang boleh subuh ya. Subuh lah kan. Alhamdulillah. Kan? Malam ni habis ni kan petang kan ke Kuala Lumpur, malam kan ke UK Perdana. So pagi sampai malam Kedah. Pagi malam. Kedah tu pagi suatu Kedah, lepas tu pergi KL dah, pergi TV Hijrah. Daripada pagi ke TV Hijrah, aku 4 pagi. Siapa orang tengok TV tu? Tak tahulah kan. Kan apa sahur, program sahur TV Hijrah tu ceramah. Lepas tu kat Kuala Lumpur, lepas tu malam tu Teluk Intan Perak. Kira tak tahulah berapa malam tak balik ni 9 ni kan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, kalau kita tengok dalam bulan Ramadan ni kita dah selalu doa kan. Kata Sayyidina Ali latihan takwa tu ada 4 kata. Dia kata yang pertamanya khauf Rabbul Jalil, takut pada Allah. Yang kedua dia kata amal lebih tanzil, beramal dengan apa yang diturunkan oleh Allah. Yang ketiga qanaah, berpada dengan yang sedikit. Maknanya kita tidak berlebih-lebihan, bersederhana, tidaklah kita membazir, tidaklah kita membuat perkara yang melampau. Dan begitu juga yang keempat adalah persediaan untuk hari kebangkitan. Yang tu kita tahu. Jadi hari ni kita nak kongsi tentang khauf Rabbul Jalil ni, takut kepada Allah. Jadi saya memetik daripada kitab Mukashafatul Qulub daripada Imam Al-Ghazali, iaitu penenang jiwa. Takut kepada Allah. Jadi takut ni adakah takut sampai kita menyuruh? Tak. Takut ni adalah satu perasaan yang disulami dengan ketaatan kita. Tapi tak adillah pula kita buat dan takut tu dan baik tu, tak. Kita buat itu biarlah dengan penuh rasa ikhlas. Itu sebab mencapai kesempurnaan ibadah ada 4 perkara.
Pertamanya mesti dengan ilmu. Dia tak mahu dia ikut-ikut orang. Macam kita mengaji kan, kita baca, kita hafal satu ayat tu, tak boleh ikut bunyi lah. Kita kena belajar. Dengar-dengar sudah bunyi polik benar tu. Contoh kan, kita betul kan. Kita macam kita bacaan dalam solat tu betul tak bacaan ni suruh orang dengar. Kan kita macam kadang kita baca sendiri selama ni kan. Kita suruh semak. Kan guru ramai kan ni, kat sini pun ramai pun tanya, "Mam, betul tak saya baca ni, Mam? Betul tak ni?" Tengok. Semak balik. Kan? Dan bila dan macam-macam lah. Kadang-kadang bab ilmu ni sebab yalah dalam belajar ni tak pernah habis. Lagi kita belajar, lagi banyak benda kita tak tahu. Kan? Kemudian yang keduanya mestilah ikhlas. Tu nampak tak tu? Dalam sempurna ibadah mesti ikhlas. Bukan sebab terpaksa. Dia takut tadi sembahyang takut dengan Allah Taala. Baguslah sebagai permulaan, tapi mesti diselami dengan perasaan ikhlas. Kan? Cinta pada Allah, cinta pada Rasul. Dan kemudian yang ketiganya, mesti ada perubahan pada tindak tanduk dan perangai. Semayang mengumpet laju je kan. Macam tu. Semayang aduh ya tak perhati dengan orang. Bulan puasa, aduh nak ngumpet ni situ seorang. Apa benda tak perhati. Kau orang medan kat dia tak habis. Aduh ya. Dia ni tak batu, dia ni tak apa bondo dia ni. Dia ni tak boleh pakai ni. Kan? Macam-macam lah. Yang betul dia je. Macam tu kan. Kalau ada orang macam tu. Ada perubahan pada tindak tanduk dan perangai, sepatutnya ibadah menjadikan kita lebih baik. Dan begitu juga yang keempat, mestilah dimulakan dengan niat. Dalam Islam ni, dalam agama kita, niat ni cukup penting. Itu sebabnya dalam peristiwa hijrah, Nabi kata tidak ada lagi penghijrahan selepas Fathu Makkah. Nabi kata yang ada cuma niat dan jihad, kata Nabi. Mana niat baik yang kita nak buat tu, dan perjuangan kita nak melaksanakan kebaikan. Niat semua orang boleh niat kan, tapi perjuangan nak melaksanakannya pula. Itu. Jadi bila kita tengok dalam bab takut kepada Allah ni, tersebut dalam sebuah hadis dari Rasulullah SAW, baginda bersabda, sesungguhnya Allah menciptakan malaikat. Sayap yang sebelah mencapai bumi bahagian timur, yang sebelah lagi mencapai bumi bahagian barat. Kepalanya di bawah arash dan kedua kakinya di dasar bumi yang ketujuh. Besar apa tak besar? Besar tak? Besar kan? Tapi ini dikatakan saiz malaikat yang paling kecil sekali. Ada banyak lagi besar tu, belum malaikat maut lagi, belum ni katakan baru saiz Jibril ni, betul. Kan? Ketika seorang lelaki atau perempuan daripada umatku membaca selawat kepadaku, maka Allah memerintahkan malaikat itu agar menyelam ke dalam lautan dari nur di bawah arash. Malaikat yang menyelam itu kemudian keluar dan mengibas-ibaskan sayapnya sehingga setiap bulu menitis setitis nur. Banyak bulu yang banyak tadi, bayangkan. Bulu-bulunya menyamai bilangan makhluk Allah yang ada ke dunia ni. Kan? Bayangkan bulu banyak. Jadi bila dia menyelam, seorang berselawat sekali. Berselawat sekali, Allah merintahkan dia menyelam ke dalam lautan nur di bawah arash. Kemudian bila dia naik, dia akan mengibas-ngibaskan sayapnya sehingga setiap bulu menitis setitis nur daripada setiap titisan itu. Berapa banyak titisan tadi? Banyak kan? Daripada setiap titisan tadi, itulah jumlahnya malaikat memohonkan keampunan bagi orang tersebut sampai hari kiamat. Itu baru sekali tu. Baru sekali selawat. Macam tadilah, lepas semayang tadi habis, terus selawat. Sallallahu ala Muhammad kan? Sallallahu ala Muhammad, kita selawat kan? Kalau sekali selawat, bayangkan jumlah doa untuk kita tu menyamai bulu-bulu berapa banyak tadi tu. Berapa banyak doa tu untuk kita. Tu baru sekali selawat. Tu sebab Nabi sebut orang yang paling kodakut sekali, al-bakhilu allazi zukirtu indahu falam salli alaihi. Orang paling kodakut sekali adalah orang bila disebut nama aku, dia tak berselawat. Jadi kalau dengan tahap macam ni lah kan, ganjaran untuk orang selawat, betul tak kodakut Bapak kodakut contoh angkat sikit kan? Rugi tak kalau kita tak selawat? Rugi. Jadi itu sebabnya. Dan salah satu kita kena ingat,
Selawat ni adalah salah satu usaha kita supaya Nabi akhirat sok dia cam kita. Kita nak syafaat Nabi ni, kan? Nak syafaat Nabi. Sebab Nabi nampak kita cari-cari akhirat sok, kan? Kita dibangkitkan besok hari kiamat besok, semua buat hal sendiri. Semua masuk tu kelam kabut, nampak anak lagi, anak nampak mak lagi, mak nampak laki lagi. Kita nampak imam lagi, imam nampak kita lagi, semua lagi. Sebab takut kena tuntut. Banyak bunuh nak kena tuntut yang dunia ni yang tak settle ni, yang kita mengajarkan orang baik orang tak perhati ni, semua kena tuntut akhirat so. Nampak Samsul Debat lagi, Samsul Debat nampak tuan-tuan lagi jauh lagi. Kan? Ni kan cakap apa tu? Kan? Tanggungjawab kita banyak. Lepas tu jumpa satu nabi jumpa. Nabi Adam kata, kan? Bantu aku wahai Nabi Adam. Dia kata apa? Nafsi si sendiri, berpandai kau lah. Jumpa dengan Nabi Musa, jumpa Nabi Ibrahim macam tu, jumpa Nabi Sulaiman, jumpa Nabi-Nabi. Masalahnya jarak antara satu Nabi nak jumpa Nabi yang lain tu. Kan? Lama. Jumpa dengan Nabi Musa kata, nafsi, sendiri-sendiri, tak payah kau pergi cari Muhammad boleh tolong kau ni. Nabi Musa kau nak ni muka Nabi Muhammad ni. Kau pergi cari Muhammad boleh tolong kau ni. Masalahnya jarak antara satu Nabi nak jumpa dengan Nabi tu, Nabi yang lain, setiap satu Nabi nak berjumpa dengan Nabi lain, jarak masa adalah 1000 tahun perjalanan. Bayangkan tu, sekali jumpa lah, katalah we make it short lah, kan, kata dalam bahasa orang Josih tu, kan, kita pendek lah, katalah shortcut tauhid lah, babak tu tauhid jumpa dengan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, bantu aku ya Rasulullah. Kalaulah Rasulullah sebut ummati, kemari kau, umatku, kemari kau, bertuahlah. Tapi kalau kita, ya Rasulullah bantu aku Rasulullah, kau ni siapa tu? Habis. Apa nak punca Nabi tak kena pula? Apa punca Nabi tak kena? Itulah time imam salawat tadi dia miming nak keluar tu. Kena kut bondo kan. Orang salawat dia tak selawat, kan? Selawat tu rugilah kita kalau tak selawat. Malahan digambarkan bagaimana seorang lelaki ketika zaman sahabat dulu, dia bermimpi bertemu dengan Nabi. Dia bertemu dengan Nabi, dia pandang Nabi, Nabi memalingkan wajah Nabi. Kenapa ya Rasulullah? Kau marah kat aku ke? Tak, aku tak marah, aku tak kena kau siapa. Macam manalah kau tak kenal? Bukankah kau lebih kenal umat kau lebih daripada kau kenal mak ayah kau sendiri? Memang betul. Aku kenal umatku lebih daripada aku kenal mak ayah aku sendiri. Tapi aku tak kenal kau siapa. Kerana dalam hidup kau tak pernah sekali pun kau berselawat kepada aku. Dia terjago, meraung dah, menangis dah. Mulai saat itu dia mewajibkan diri dia berselawat ke atas Nabi tak kurang 100 kali sehari. Selang beberapa minggu dia berjumpa dengan Rasulullah dalam tidur sekali lagi. Bila dia pandang, kali ini Rasulullah sebut, sesungguhnya kali ini aku sudah kenal akan engkau. Macam itulah cerita. Ya. Setengah hukamat mengatakan keselamatan jasad terletak pada sedikitnya makan, keselamatan roh terletak pada sedikitnya dosa, dan keselamatan agama terletak kepada membaca selawat kepada sebaik-baik ciptaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingat ya. Keselamatan jasad terletak pada sikit makan. Faham? Tu yang puasa tu. Tapi nak makin lebar pula belum puasa ni, pahala. Buku puasa balik dondam ustaz. Pek-pok kelopung. Apa ni kan? Semua dibalun kan. Ya, ada orang makan bulan puasa lagi teruk daripada bulan tak puasa. Kan? Bulan puasa elok, ada pagi sikit, tengah hari sikit, buka puasa. Di jamaan zuhur asar tu bawa ke maghrib, bayangkan itu entah sana menteneng perut ni. Tu tak dapat je saya cakap kat kerumpur tu, menteneng tak dapat je dah tak kan. MN menti tak dapat dah, dia menteneng lah contoh kan. Macam tu kan. Menteneng tu apa ustaz? Tanyalah orang ni 9 tu kan. Kan, jadi keselamatan jasad terletak pada sedikitnya makan, keselamatan roh terletak pada sedikitnya dosa.
dan keselamatan agama kita terletak pada banyaknya selawat. Itu selamatan, nak selamatkan kita dalam agama itu, selawat banyak. Kita tahu kan, sekali kita berselawat 10 kali Allah dan malaikat berselawat kepada kita. Maksud selawat ni apa? Selawat ni mendoakan keselamatan dan kesejahteraan Nabi. Jadi Allah dan malaikat mendoakan keselamatan dan kesejahteraan kita. Allah SWT berfirman yang bermaksud, wahai orang-orang beriman, takutlah pada Allah dan hendaklah tiap-tiap memerhatikan apa diusahakan itu esok. Untuk esok tu apa? Kan esok pagi dah. Untuk yaumul qiyamah, kan? Untuk hari akhirat. Takutlah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa-apa yang kamu kerjakan. Surah Al-Hasyr ayat yang ke-18. Jadi makna kata, kita kena ingat apa yang kita buat hari ni dalam untuk hari kiamat. Jangan kita leko. Ada orang dia hidup dalam dunia dia macam bersia-sia, dia macam melancong. Biasa kita pergi melancong kan, kita buat duit, sababan buat duit kan, pergi. Pergi sini, macam saya pergi Balkan main. Berasa lah pergi Balkan sebelum nak roket dalam beberapa bulan nak PKP tu, tak tahu lepas tu PKP. Pergi Bosnia, pergi Sarajevo, pergi ke Croatia, pergi setiap hari. Bila pergi Balkan ni, tak ada satu hotel pun yang tidur lebih daripada satu malam. Maknanya bawa beg tu, esok tu keluar hotel lain pula. Esok tu hotel lain, penuh pasport tu. Sebab apa? Hari-hari masuk negara lain. Kan Yugoslavia tu dah pecah kan. Jadi bila tu kita pergi sana, Bolinia je kan. Sudah dah habis duit dah. Contoh. Kan? Contoh macam tu lah. Kita atas dunia ni ramai orang macam tu. Dia macam bersia-sia je, tak ada apa-apa. Relax je, ke sana kemari kan. Tiba-tiba bila nyawanya dipanggil, Allah Ta'ala nak jemput nyawa dia, barulah dia perasan dalam karung tu kosong, tak ada benda bawa dah. Itu yang kita tak nak tu. Jadi bila kita buat tu, rugilah kita kalau kita tak kumpulkan amalan kita ni nak bawa pada hari kiamat. Rugilah kita. Kan? Ramai orang macam tu. Kan Imam Al-Ghazali mengibaratkan kita ni macam naik kapal, guna singgah ke satu pulau. Itulah dunia. Dia kata turun, kapten kapal kata turun lah kata. Turun, cari bekalan banyak-banyak kan. Jadi pastikan, ingat ini sementara je, kejap lagi nak jalan ni, nak teruskan perjalanan. Ingat tu. Imam Ghazali bagi gambaran ni. Tapi dalam tu ada 3 golongan. Dia dah beritahu dekat dalam tu kau jangan leko, tu semua sementara tu. Tapi ada 3 golongan. Golongan yang pertama, dia nampak tu dia leko. Ya Allah, cantik dia melayan benda tu semua. Akhirnya bila bunyi semboyan kapal tu, serombong kapal tu dah berbunyi, dah panggil, kapten tu dah panggil, sudah dia tak hegeh-hegeh dia. Apa benda pun tak sampai bawa tu. Kategori yang kedua, dia leko tu, leko, tapi menjelang, dah nak balik kejap ni, takkan kita tak ni. Aduh, kata. Dia pun kautlah mana yang sampai. Pek lah juga daripada tak ada pek. Tu kebanyakan bila tu orang yang dah pencen pun sampai surau, sampai masjid contohlah. Tapi tak adalah cakap lah makna kita sikit ke. Tak semestinya. Tak semestinya. Sebab ada orang kadang daripada awal, daripada muda pergi, kadang-kadang tak ada pek apa. Sebab apa? Niat dia. Itu kita cerita tadi kan, niat dia tak betul. Dan ada juga golongan yang ketiga. Golongan ketiga daripada awal dia tak peduli lantak kau lah. Kau nak berjoget, kau nak tunjuk lawa, kau cantik ke tak, dia kumpul. Dan inilah orang yang paling beruntung sekali. Macam tu juga lah bulan Ramadan ni. Bila datang Ramadan pun ada 3 golongan. Datang bulan Ramadan, golongan yang pertama, mampu lah kita, dah poso lah. Mana nak cari ni? Mana nak cari bekalan? Pergilah dia kelumpur sebulan dia, dan bawa dia dan nak beribadah dia je. Tak ada orang geng plastik hitam pun. Ke kampung payah pakai bekalan kan, kata pergi ibadah. Contoh. Ada tuan-tuan, dulu lah ada kategori orang kaya ni. Kategori orang kaya ada lah. Bulan puasa ya luar negara. Ada luar negara. Dokek nak kaya kan dia balik. Ada. Tapi kita tak macam tu lah kan. Sebab tak mampu kita naik kapal terbang luar negara sebulan tuan-tuan. Ya. Ada orang sampai tahap tu lah.
Kategori kedua, poso tak poso sama je. Relax je, macam tak ada apa, semayang tak apa, tak macam tu je. Poso ke tak poso sama je. Dia tak adalah marah, tak adalah kecewa dah, tapi dia macam tu lah. Tapi kategori yang ketiga adalah orang yang sangat gembira menyambut Ramadan. Tanyalah kita kategori mana. Kategori yang paling rugi sekali yang bermula tu. Sah rugi. Ya. Jadi mana kata dalam hal ini kita melihat jangan kita sia-siakan peluang ada ke atas dunia ni. Dunia ni sementara sifatnya, apatah lagi yang ada di dalam dunia. Sesungguhnya malaikat langit, bumi, siang dan malam pada hari kiamat mereka sebagai saksi atas apa-apa yang dilakukan oleh manusia, baik atau buruk, taat atau maksiat, bahkan seluruh anggota badan akan mempersaksikannya. Bumi memberi kesaksian bagi orang mukmin dan zahid, orang yang sentiasa mengingat akhirat. Seraya berkata, dia telah bersolat, berpuasa, berhaji dan berjihad di atasku, maka legalah orang mukmin itu. Yang memberikan juga kesaksian ke atas orang kafir dan orang derhaka sambil berkata, di atasku dia telah musyrik, berzina, minum arak dan makan haram. Bumi akan membantah pengelakannya ketika dihisap. Itu dia. Ya? Orang mukmin adalah orang yang takut kepada Allah dengan seluruh anggota badannya. Ini cerita tadi, khauf Rabbul Jalil, takut kita kepada Allah. Orang mukmin, orang yang beriman adalah orang yang takut kepada Allah dengan seluruh anggota badannya. Seluruh badan gitu. Bukannya takut ke hati, pi mata buat benda yang Allah Taala tak suka. Bukan takut ke hati, pi telinga dengar benda yang Allah tak suka. Bukan takut ke hati, tapi hati kita pun sama juga, masih lagi buat benda yang Allah tak suka. Kata Abu Lais As-Samarkandi, dia berkata, tanda-tanda takut kepada Allah itu kelihatan pada 7 perkara. Yang pertama, pada lisannya. Pada lisannya tu dah nampak ada takut ke Allah. Pada lisannya, dia menghindarkan daripada dusta, ghibah, menyebarkan fitnah, berbual kosong dan banyak bercakap. Malahan menyibukkan dirinya dengan zikir, membaca Quran dan muzakarah ilmu. Saidina Abu Bakar pernah ambil batu, masuk dalam mulut tu, kumam. Masuk dalam mulut tu supaya nak ngelak diri dia bercakap benda-benda yang tak elok. Punya takut kau bercakap kan keluar benda tak elok. Kita hari ni tak payah talan batu dah, bagi handphone senyap lah. Macam tu kan. Tapi dalam tu apa yang kita type tu juga membawa nisbah kepada apa yang kita cakap. Ingat. Sebab lisan ni ada 2. Satu lisan berlidah dan sekarang ni ada nama je lisan berjari. Lisan dengan jari tat tulis ke muka ke masjid tu muka bangang je lah. Tapi dalam Facebook membalun orang, ya tak cukup tanah kita pun takut macam. Tu perangai orang gitu ni. Kadang kesian tengok. Ya kan, saya tengok kesian orang. Kan? Contoh. Adalah orang hebohkan pasal isu tauliah kena tarik. Pasal debat lah apalah, Ustaz Dusuki tu. Itu hari itulah ada lah. Tapi saya dah buat, adalah beberapa penceramah baiklah rayuan. Punca benda tu dah lama dah sebenarnya. Tapi daripada beberapa bulan itu dah ada. Yang di Selangor saja, itu pun disuruh dan di masjid. So kita, saya dengan sahabat-sahabat pun baiklah rayuan. Tak sangka lah saya penceramah selebriti. Masuk dalam tu, tiba-tiba lah Malaysia kini heboh lah dia nak interview. Saya cakap tak ada. Masa 2 hari lepas begitu kan heboh kan 2 hari lepas. Jadi bila tanya saya cakap minta maaf, saya tak nak keluarkan apa-apa kenyataan. Sebab tu keputusan dia mula nak komen-komen pula. Itu kenyataan stand saya sebab ini adalah memang pihak Jabatan Agama Islam dia menjalankan tugas dia. Macam mana tuan-tuan? Ada seekor pula. Ada seorang YB tu dia kena tarik tauliah. Lepas tu dia tak perhati kenapa Samsul debat masih ada oleh tauliah. Dia yang meloki dia ni lah pencur. Dia sebutlah rayuan. Itu dulu kat tauliah semua dah rapat dah. Kan kesian hari tu masjid dengan surau terpaksa buat apa? Pasang kemah kat luar pekarangan dah, minta permit polis kata no hal ceramah yo tu. Macam tu lah terpaksa. Kesian lah masjid dengan surau, peruntukan dia terpaksa tambah kos. Saya tak nak situ sebab saya baik rayuan. InsyaAllah doa lah yang baik-baik. Saya tak ada hal tu dah. Okey. Yang tuan risaulah, boleh kau panggil Samsul Bat tu? Boleh, panggil lah. Panggil nyawut. Kan? Macam tu lah.
Makna orang cakap kita jangan apa, jangan kita panjang-panjangkan pula, jadi tak elok kan. Tu sebabnya dalam bab ribah dan fitnah ni bahaya. Ribah ni kita cakap benda betul, fitnah ni cakap benda tak betul. Fitnah cakap benda tak betul, benda tu sama sekali akan menjatuhkan maruah orang tu, akan menyebabkan orang mungkin akan bersangka buruk pada dia. Manakala ribah ni pula cakap benda betul, tapi kalau orang tu dengar, tentu-tentu orang tu kecil hati. Orang yang mempunyai badan yang kita cakap tu dengar, mungkin dia kecil hati. Itu ribah. Contoh kan, kau pam kopiah Contoh lah dekat macam tu kan. Kau tengok kau pam kopiah Kau kesal-kesal kalau dia dengar kecil hati tak? Kecil hati, jangan je kita cakap. Ada orang pakai tolokku macam tu boleh dah. Tak nampak? Ada je benda nak komen di masa orang. Motor buruk lagi dibawa kan. Kita tukar. Oh ya, dia ni rajin sembahyang. Oh, kau tengok kopiah tu. Sampai lusuh-lusuh besok kopiah dia ni jadi saksi ibadah dia. Oh macam tu lah. Basuhlah kopiah tu, koyok pun. Kan? Kan? Kemudian motor tu buruk kan kata kan. Bosan je so motor tu kan. Daripada muda dia bawa motor tu sampai sekarang. Allah. Banyak manfaatnya. Cakap yang elok. Bayangkan zaman Nabi dulu. Kan isteri Nabi, ada seorang Arab Badui datang jumpa dengan Nabi, dia mengadu lah kat Nabi sekian. Bila dia balik tu, Aisyah kata, "Ya Rasulullah, kecilnya perempuan itu." Dia gambar perempuan tu kecil, saiz kan. "Ketahuilah isteriku, sesungguhnya engkau sedang membuat ribah." Dosa main-main. Jangan buat. Tinggi Samsul debat ribah. Tapi saya maaf dah. Maaf tu, tak ada apa tu. Heboh bergambar ya, tinggi. Nak kau pendek macam mana? Tapi nak nolong tu kan. Kan? Masing-masing lah tu kan. Jadi kalau kata Abu Laib As-Samarkandi juga, dia kata kalau orang bawa cerita kayak kita, ada 6 perkara kita kena buat. Pertama, jangan terima sebab kesaksian ni tak cukup. Dia dengar-dengar kan. Kau janganlah cerita. Kau dengar ni belum tentu betul ni cerita. Tolak. Jangan terima sebab kesaksian tak cukup. Dia pun dengar-dengar. Kedua, hendaklah kita mencegahnya. Dah, kau jangan bawa-bawa cerita ni. Sebab apa? Sebab fitnah kau, ribah kau, dua-dua dosa. Yang ketiga, jangan kamu berpersangka-sangka. Bila dengar cerita, tak sangka betul lah dia macam tu. Surah Al-Hujurat ayat 12. Sebagian berprasangka itulah dosa, dan janganlah kamu mencari kesalahan orang lain. Keempat, janganlah kamu menyelidik pula ni. Betul ke cerita dia? Tak tahulah. Dan dengar-dengar macam tu lah. Kau jangan risau. Dan kau nak benar Ustaz Tisno tu. Nanti dia tanya lah apa hal dan update. Wah, dia lah update. Macam tu lah kan. Yang kelima, hendaklah kamu membenci perbuatan itu. Sebab apa? Ribah dan fitnah, dua-dua dosa, natijah neraka, benci kan. Dan yang keenam, bila kamu membenci perbuatan itu, janganlah kamu mengulanginya. Kita lah tanya, betul kau weh? Kita lah sama macam orang tadi tanya. Jadi jangan kita buat. Bulan puasa ni, zaman Nabi dulu ada 2 perempuan punya sadap berburak cerita pasal orang. Tak pumpang dia balun ni tuntang. Lalah dia jumpa Nabi, "Ya Rasulullah, boleh tak izinkan kami berbuka Rasulullah?" Tak tahan benar hawih dia. Punya tahu yang mengumpet pasal orang sampai nak berbuka. Kita tak adalah sampai jam tu, tak membuat. Tak adalah sampai jam tu kan. Mana dia ngaku ngumpet cuma tak berbuka. Kan? Jangan. Sesio. Orang yang mengumpet bulan puasa ni sesio. Macam tu. Jadi Nabi kata apa? Kau tak payah minta izin kerana sesungguhnya kau dah berbuka dah pun. Kata. Tak cuba kau luahkan apa yang ada dalam mulut tu. Dia luahkan. Tak keluar sokotul daging busuk. Rupanya itulah bila mengumpet makan daging busuk saudaranya sendiri. Dekat zaman Nabi lu tunai tunjuk depan tu. Kan? Orang Malaysia ni tak ada muntah keluar apa pun dia apa dah. Macam tu dah. Gambar rokok tu, iklan rokok tu. Doket rokok tu gambar jantung tu terbakar dah. Tak ada dah. Kalau lepas ni beli mayat tu, ambil rokok tu dekat mulut mayat pun boleh dia tu. Macam tu lah pengen tu kan. Payah bangsa dogi ni. Satu hari boleh tahan puasa tak mokok, apa masalah? Berhentilah.
Kan? Dokek saya pergi kat Camak, kat masjid kat Penang, Ustaz. Dia buat perkara besar kat dinding tu. Majlis fatwa memutuskan bahawa hukum sokong haram. Kat sini saya cabar masjid ni, tampal kat luar. Besar letakan. Lepas tu kau letak gambar mayat yang mati semua mokon. Tak ada lah. Jangan baik. Saja. Kan? Tak apa, usahalah nak berhenti. Tak apalah, anggaplah Ramadan ni training nak berhenti ni. Kalau menyalur telinga tu ada mokok tu. Yang kedua, tadi pertama pada lisan, kedua pada hati dia. Dia membuang rasa permusuhan, kebodohan dan kedengkian terhadap sahabat-sahabat dia. Lantaran kedengkian dapat menghapuskan kebaikan, sebagaimana Rasulullah SAW telah bersabda, hasad itu dapat memakan kebaikan umpama api membakar kayu. Jangan. 3 penyakit paling bahaya dalam hati, package. Pertama, tamak, tak cukup sikit. Orang dulu-dulu kan gambar persempadanan tanah tu, kan pakai tanduk panjang tu, tanduk kan. Orang malam galap gelita tu dialihin sikit. Dia ambil sikit. Tamak tu. Kan, biar berlebih tanah tu banding tanah orang. Dalam kubur, Allah janjikan orang yang ambil hak orang ni akan disampitkan lubang kubur sampai berselisih tulang rusuk. Berbaloi tak berbaloi? Tak baloi. Ya, ikutlah sempadan tanah kita. Ukur tu betul. Kat kampung boleh payah. Mengikut sendiri je. Dia kena pula tanah-tanah apa, lot-lot yang nipih-nipih ni kan. Yang kocik-kocik ni kan. Uning lelok. Kan? Yang kedua penyakit apa? Penyakit sombong. Belagak. Sombong kan apa tu? Kopiah. Ni kopiah tang Mokah. Tahu? Rumah ayat. Anak dan boboli ni. Dia kojo kat sana. Tang Mokah tu. Bak tengok sikit lah. Elok-elok. Kan rusak kan? Dia bagi. Made in Taiwan deh. Bodoh kan. Iya, tuan-tuan ingat apa kan? Tu sebab saya kata, kalau yang paling senang nak pergi umrah, kalau malih nak shopping banyak kan. Seminggu sebelum pergi umrah tu, pergi balik siap. Kek pekan Rabu kat Somban tu. Pergi balik kek kedai-kedai apa tu, kek pilah pun ada. Balik tasbih, balik apa, balik siap letak kat rumah. So balik bagi, lah ingat kau kat Dan. Mana boleh lupa hotel? Balik kat Somban tadi. Tanduklah. Balik kat sana lain lah kan. Tanduk ingat gitu kan. Kemudian begitu juga penyakit apa? Selain pada penyakit sombong ni, satu lagi penyakit dengki. Dengki paling bahaya. Dengki bahasa Melayu, bahasa Arabnya hasad. Punya taruh kat Malaysia ni, dua-dua pakai. Hasad, dengki. Berhentilah ya. Bahawa hasad tu penyakit hati yang amat berbahaya. Tak ada ubat bagi penyakit-penyakit hati selain pada ilmu dan amal. Kan? Tak salah kita dengki-dengki dengan orang. Tak ada benda pun. Sementara ya Allah Ta'ala bagi kat kita ni. Tak payahlah dengki-dengki. Dengki ni samalah ertinya. Dengki ni kalau kita perhatikan betul-betul, samalah ertinya kita mempersoalkan apa yang Allah dah tentukan untuk orang lain. Kan? Wah, apa hal ustaz tu? Kan? Buat apa dia belajar tertinggi mana? Dia ngomong ustaz artis no. Wah, dia tu mula tu dia belajar tu. Kita janganlah macam tu. Patut kita bangga ada ustaz kita belajar tinggi-tinggi. Saya dengan rumah saya mari cakap, kita kahwin so baru kita sambung belajar. Sampai 5 anak langsung tak sambung belajar. Kan? Atau bila lah nak sambung kan? Ya tak betul. Bukan senang tau sambung belajar. Kita dah bekerja, dah ada keluarga, bukan senang. Tanya dia, berapa kali dia nak berhenti tu? Betul tak Ustaz? Mana boleh tak betul? Saya tanya anggur. Ustaz Atisno ni baik orang kan? Ni ya. Bukan senang, betul. Bukan senang. Komitmen nak belajar ni bukan senang. Jadi kita doa yang baik-baik. Dia kalau mempersoalkan apa Allah Ta'ala tentukan untuk orang lain. Saya ingat Ustaz Said Abdul Kadir Al-Jufri. Dia bagi tahu, dia perkongsian tuan guru ni beritahu apa? Tanda dengki ada dalam hati kita ni, tanda dengki dah ada, adalah bila ada saudara-saudara, sahabat-sahabat kita dapat satu kegembiraan, kebaikan, kita tak rasa apa-apa. Maknanya dengki dah ada. Contoh dengan Ustaz Atisno tu sambung belajar. Tahu tu.
Dia tak rasa apa. Mana dongki dah ada tu. Ya, tapi kalau dia ingat apa belanja tinggi macam tu confirm dongki dah ada. Nampak tak? Maknanya sepatutnya apa? Ustaz Tisno dia semua. Ya Allah, mudah-mudahan berjaya dia. Ada kat orang kampung kita ni belajar tinggi sampai jadi doktor. Macam tu kita nak. Dengar imam pergi Makkah hari tahun ni. Ya alhamdulillah, seorang minta lah dia tolong doakan dan biadan lah sampai sana. Dengar imam pergi Makkah tu ni. Kenapa dah pergi banyak kali tu? Cukup lah itu. Sama orang perangai balik tak tanya tu. Ada yang bodoh nak bertikai kan, nampak tak? Tak habis-habis. Dan tu dongki tu. Nampak tak kan? Lepas tu doa elok alhamdulillah. Jadi standard dia kalau tak nak rasa dongki ada dalam hati, orang lain dapat kegembiraan, kita pun gembira sama. Dengar si Leha pek cucu. Yo ko. Ada kan siap. Mula dia nak bawa apa, dia nak pergi jumpa. Gembira dia macam cucu dia juga. Dengarlah pek cucu, jadi seorang bercucu. Dia nak cucu dan tak apa. Kan orang mulut tu kan. Cuba fikir dulu kan. Okey, tu yang kedua. Yang ketiga, pada pandangannya. Pandangan mata kita ni, maka dia tidak suka memandang pada makanan, minuman, pakaian atau hal-hal lain yang haram. Tidak pula terpikat pada dunia. Tetapi dia memandangnya dengan mengambil iktibar. Rasulullah SAW telah bersabda, barang siapa memenuhi matanya daripada perkara yang haram, maka Allah akan memenuhinya daripada api pada hari kiamat. Alhamdulillah, tak jauh kan. Jadi maknanya dia tak pandang makanan yang haram, minuman yang haram. Saya nak ceritalah satu perkara lah. Saya pernah naik kereta, bersinggah dekat satu pekan yang popular sebelum sampai Pilah. Saya tak nak sebut pekan mana. Banyak ke pekan? Tak banyak pekan kan? Bahayalah sebut dah. Tapi ni cerita lama, mungkin sekarang dah tak ada. Bila berhenti kat satu, rasa nak terkencing. Allah, ini cerita betul. Saya sendiri tengok ni. Masa nak berada mana nak kencing, dia tengok. Masa tu adalah satu kedai Cina tu. Masa tu Hari Raya Haji, saya ingat ni. Berhenti situ je nak terkencing. Turun daripada kereta. Saya pun masuk dalam. Okey, toilet mana? Kita dapat ni Cina-Cina ni. Pergi belakang. Okey, belakang. Lalik dinding tu. Macam ni lah, semua minum air arak. Yang bersongkok, yang berbaju Melayu pun ada. Yang best tu, minum, ajak gitu. Wallahi ni bukan saya tambah-tambah cerita ni, cerita betul. Saya masuk dalam bilik air tu, tak jadi kencing. Terfikir tadi tu. Bukan terfikir pasal dia ngajak tu. Fikir bayangan. Semua yang tua-tua ni. Orang Melayu Islam kita. Hari Raya Haji. Ya. Saya ingat ni, ya Allah, saya tak boleh lupa lah tu. Balik saya cerita dengan Abah tu. Yo bah. Terus Abah tu. Agak itu betul lah ramai orang berhenti masuk. Kalau Cina tu Abah perasan tu orang masuk. Kan? Kita nak buang air. Ya Allah tunjuk kat saya tu. Tu sebab kita ni bukan hanya jangan minum tu. Kalau cawan tu ada logo tu pun jangan kita pakai cawan tu. Boleh mendatangkan fitnah. Kan kita orang minum kedai Cina ni kan. Dulu kan kopi tiam, sekarang kopi tiam. Dia walaupun cawan tu dapat free, cawan tu tak pernah pun guna untuk arak. Tapi logo tu Carlsberg. Kan Tiger logo dia. Mintalah TO. Nampak color tu kan. Dia telah tarik lebih berbuih kan. Kan dan jadi fitnah. Salah kita kan sebab okey tolong tukar, saya tak nak pakai cawan. Tanggungjawab gitu. Elakkan fitnah. Ya. Tu dia. Makanan, minuman. Dan pada bulan puasa ni air itu tak halal, air itu tak haram dah. Makanan tu tak haram, tapi tak boleh makan sebab dek kita puasa. Jadi contohlah, manalah tahu Ustaz Tisno ni dia sayang mana akak saya kan dia tu. Hidanglah air tu. Tak, kita bukan suruh dia minum dah. Hidang, manalah tahu in case dia haus benar, boleh dia minum. Dia letak fresh orange letak. Senyap kan? Letak payung. Siap straw yang bersilang tu. Oh my.
Air batu, siap ada wap tu, wap sejuk tu, mak sajuk kan. Buat tak kita? Tak buat dah. Kita tahu puasa. Kan? Tu yang ketiga. Yang keempat, pada perutnya. Perutnya macam mana? Maka perutnya tidak diisi barang yang haram, itu dosa besar. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, manakala sesuap daripada barang haram masuk ke perut seseorang, maka seluruh malaikat di langit dan di bumi melaknatnya selama sesuai atau seteguk barang itu berada di dalam perutnya. Jika dia mati dalam keadaan demikian, maka tempatnya adalah di neraka. Bayangkan, kalau dia makan benda haram, malaikat di langit dan di bumi semua akan melaknatnya selama sesuai, selagi mana benda haram tu ada dalam perut dia. Jadi buat apa? Tak payah. Kan? Tak payah. Tuan-tuan yang paling kepala, dia kaya, senang lah, duit dia banyak. Duit dia banyak, bil dia pun besar. Kan? Saya paling cemburu tengok orang asli tu. TV tak ada apa, tak ada. Ada satu kaum, saya pergi ke mana tu? Pergi ke ni Taman Negara. Saya pergi dululah masa dia buat program team building kan. Pergilah ziarah untuk batin kan. Buat. Dia tunjuklah macam mana dia ambil yang apa? Kulit kayu pokok tu berasap bernyala api. Lepas tu anak budak-budak yang umur 6-7 tahun tu dia boleh baling tu tombak tu kan, pump dapik ikan. Sup dapik ikan. Saya kata ramai tak yang masuk Islam? Saya tanya ada jugalah, tapi dia orang kata tak seronok kahwin dengan orang darat ni, dia panggil kita darat. Kenapa pula? Dia duduk situ aja tu. Dia tak ramai kahwin dengan kita ni sebab kita duduk situ setompek. Dia ramai pindah-pindah. Kan dia sebab dia percaya kalau duduk situ makanan Nabi. Buru-buruan dia pergi tempat lain pula. Pergi tempat lain. Dia pergi pindah ganda. Orang perempuan baju tak pakai. Macam tu lah. Tak ada apa. Tak adalah heboh nak pergi beli baju baru. Tak ada macam tu lah. Telanjang betul. Memang ada suku kaum yang macam tu kan. Dia tak ada heboh bayar bil Astro tu. Lepas tu dia saya cakap tu, malam ni tunggulah sekejap, kita dah makan besar malam ni, baru dapat tangkap seekor. Kau tangkap apa? Musang lah, musang aja makan. Tak apalah susah ya abang. Masa tu saya ke team building lama dah, dia tahun 2000 ingat 2007 2008 saya dengan grup JPJ Negeri Sembilan masa tu. Okey. Kemudian kelima, pada tangannya. Dia tidak menggunakannya untuk perkara yang haram. Makna perbuatan kita. Ya. Tetapi hanya mempergunakannya untuk taat kepada Allah, seperti mana dirawikan daripada Ka'ab Akhbar, dia berkata sesungguhnya Allah SWT telah menciptakan bangunan daripada zabarjud hijau. Di dalamnya terdapat 70,000 aula. Setiap aula ada 70,000 pokok. Tidak ada boleh masuk ke situ selain orang yang tawarkan barang haram, namun dia menolaknya kerana takut kepada Allah. Maknanya orang yang dapat masuk tempat yang hebat ini adalah orang yang pernah di-offer, makna diuji dengan benda haram ni, tapi dia tak nak. Dia dapat masuk tempat yang hebat ni, tempat yang cantik di syurga. Orang yang boleh pernah di-offer, tolong sikit kau tim lah. Dia kata dia tolong. Tak ada lah, 50,000. Mak monong je ni. 50,000 nak bagi kan? Pada kita ni pasal 50,000 tu. Kan? Habis dia tukar, bukan langsir lah, rumah tukar. Habis semua renovate agak lah kan. Tapi tak payah. Kan benda tu bawa penyakit yang kayak gitu. Kan? Penyakit tu kita kata sebabnya ayat hendaklah kamu memerhatikan apa yang kamu usahakan untuk hari kiamat. Macam contoh kita tengok kan bulan Ramadan ni sebenarnya latihan kan. Bulan Ramadan ni latihan takwa. Kenapa? Sebab banyak benda yang kita buat pada bulan puasa ni, kalau kita taruhkan, boleh jadi insurans untuk kita selepas mati. Macam mana lah tu? Saya ulang balik. Benda yang banyak yang kita buat pada bulan puasa ni, sebenarnya kalau kita taruh buat, maka kita akan dapat insurans, jaminan kita, perlindungan lah. Insurans ni perlindungan selepas mati. Bila masuk ke dalam kubur, ingat tak cerita tanah kubur? Kan? Terbakar kubur, menyalur asap lah, macam-macam cerita. Tu saya tunggu production tu, tak boleh kau buat minggu ni orang baik, minggu depan tak elok. Dia lah salam sali, minggu ni orang beriman macam mana mati minggu depan orang ni barulah kau tunjuk ni apa tu, salam sali lah. Ini macam terbakar ya jenazah tu.
bawa impact tak elok. Sebab kita sekarang drama-drama kita ko, ceramah-ceramah kita yang bukan Islam pun tengok. Saya baru balik dari Bintulu. Bayangkan masuk dah nak malamnya nak tarawih ni kat Bintulu gitu ceramah. Malam tu sampai ke airport memang ngam-ngam sampai maghrib ke rumah. Sebab jam hari tu. Orang ni 9 semua kan. Semua habis nilai jam apa. Orang ni 9 tahulah. Kucing beranak pun balik. Poso lebih lah kan. Malam pertama lagi lah kan. Ramai-ramai balik kan. Orang kat Bintulu tu yang bergambar kat situ Daisy nama, Hillman, Kristian. Ada satu perempuan Kristian ni, kita orang tengah makan ramai-ramai. Dia kata, saya ingat Melayu. Ingat Melayu kan. Saya kata, bolehlah tak. Lepas tu dia nangis. Dapat gambar kan saya. Dah, mahal tu. Dia kata dia minat mana tu. Tapi Kristian tu kita doa ramai-ramai. Mudah-mudahan dia masuk Islam. Ada juga, Ustaz saya minat betul Ustaz nak kat kaunter. Minat betul dengan Ustaz. Tapi saya Kristian Ustaz, kau bila kau nak macam ni nantilah. Tu cakap tu sebab kata yang tanah kubur tu saya tanya abang Nasi Belalhan lah. Bang pula tak ada kita tanah kubur tu. Saya tolak kata. Makin lama makin merapik kata. Kenapa pula? Pengarah tu nak tukar pula. Kalau season baru nak tukar lah. Tok Adi tu jadi jahat pula. Lepas tu dia tak nak tu. Dia cerita dengan saya ni. Gitu kan. Tu dia kan dah watak tu dah hello, watak tu Adi. Dia betul kali kubur sampai dia jadi imam, jadi apa kan. Downgrade pula kan. Macam lah. Jadi kalau kita tengok dalam tanah kubur, orang ni ada pandangan menyatakan langkah yang terakhir, orang yang terakhir sekali meninggalkan kubur, langkah yang ketujuh tu dah mula dah sesaan sampai kan. Jadi malaikat ni dia nak bodok kepala. Nak bodok kepala jangan, nak pula. Dia ni rajin mengaji, rajin berzikir. Tu insurans yang pertama. Jangan pukul kepala malaikat yang seorang lagi cakap, jangan. Malaikat satu lagi kepala apa? Jadi rajin mengaji, rajin berzikir deh. Jangan pukul kepala itu. Tak jadi pukul. Kau contoh kita bodok paut baru nak bodok paut jangan. Kenapa lah? Jadi rajin puasa sunat. Nampak? Insurans ni. Kau macam tu dah tak boleh kepala, tak boleh paut, tak boleh. Kita balunlah kaki jangan. Kenapa lah? Jadi rajin bangun malam qiyamul lail. Benda tu kita buat 3 tu bulan Ramadan. Pesanlah. Mengaji tadarus kan. Berapa grup tadarus lelaki? Sini. Dah senyum memang. Saya tahu tajuk grup lelaki je. Itulah satu grup kan. Yang lain grup kita subuh kat rumah kan. Kita subuh kat rumah macam itulah kan. Banyak grup sebenarnya. Macam tu. Tak kira lah. Tapi kita mengaji. Bulan puasa kita mengaji. Paling tidak kita mengaji sendiri. Tapi bulan puasa paling rajin. Kat pejabat pun kita mengaji kan. Jadi sambung tauhid kan. Sebab apa tu salah satu cara. Kita zikir banyak kan. Kita zikir banyak. Mudah-mudahan tu perlindungan. Paut kita sambung puasa. Habis ya. Raya kedua dah puasa 6 Ustaz. Apa jam? Ada dulu PKP belilah kan. Sekarang ada yang datang arwah abah hari kedua dah start puasa 6. Bila orang datang rumah kan, dia duduk sekali, siap hidang air kan. Bukan ada makanan tadi. Dia tak cerita dia ada puasa. So kalau saya tak pek tu. Dah duduk sekali tu balon lah. Susah kan. Tapi masa PKP tu senang lah. Kita orang tak datang rumah kita. Kan? Kita pun tak pergi rumah orang. Tak apalah, paling tidak raya ketiga lah. Tak, sambung puasa Senin Khamis. Itu sebab yang puasa Syakban ni, kan tak? Kan puasa bulan Syakban hanya, kan Nabi kata tak ada lagi puasa pada 15, selepas 15 Syakban. Tak ada lagi dah. Kan? Kecuali orang yang nak ganti puasa. Dan ada pandangan kata, orang satu lagi golongan yang dibenarkan puasa adalah orang yang memang istiqamah, tak pernah tinggal puasa sunat Isnin Khamis. Tapi kalau ada bocor-bocor tu tak kira. Dia kata puasa dan tak, tu tak pek. Nampak ya? Dan begitu juga nak pukul kaki tadi, dia rajin qiyamul bangun malam. Bangun sahur tu. Nampak solat 2 rakaat, jadilah. Qiyam al-lail ni bangun beribadah tu, bangun koncing tidur balik tak kira. Bangun malam itu.
Bangun membesar je tu bondo Bangun Bangun maknanya beribadah, mengaji zikir. Paling tidak dia bangun, dia duduk kat katil tu. Ya Allah, banyak dosa aku, ya Allah. Dia duduk pagi tu, duduk kat katil tu. Itu pun satu bentuk qiyam al-lail. Ya. Okay, faham lah tu kan. Kemudian keenam. Yang keenam, ni salin ke tak salin ni? Ni 7 mana ni? Yosah betul lah. Okey, nak siapa jemaah Samsul Debat? Okey dia jemaah, okey. Apa cerita Samo hotel? Samo. Tak apa, nanti tengok dalam YouTube. Yang itu ceramah kita kat Masjid Ambu dah keluar lah kat YouTube. Tengok. Yang keenam, ketakutannya, takut pada Allah ni terlihat pada langkah kakinya. Dia tidak berjalan untuk maksiat, tapi hanya melangkah untuk taat kepada Allah, mencari keredaannya, serta untuk bergaul dengan orang-orang yang soleh. Jadi mana kaki dia tu pergi tempat-tempat yang baik. Termasuklah pergi mana? Pergi kenduri. Baik. Walimatul urus, orang ajak kita pergi, pahala perjalanan tu, pahala tempat-tempat yang baik. Tapi pergi, best ni nak duduk dengan Tun. Mana Cik Tun ni? Nak borak dengan Tun lah. Ada bondo best nak cerita, kan? Datang nak mengumpet, apa lah? Contohlah kan, nak cari Jenab, Etun, Milah, jadi cerita tu tak? Semua nama ada kan? Ada. Tapi itu bukan nama sebenar tu lah. Nama kau peti takkan tak ada. Saya sebut nama ada. Saya ceramah ke pejabat ke JKKP dekat Selangor 2 hari lepas. Sebut nama tu semua tak ada nama tu. Tak apa nama, Mira ke Dora ke tak tahu lah. Nama Milah pun tak main, nama Milah kan. Aduh hai. Tapi itu dah. Kan mana melangkah ke tempat-tempat yang baik, datang ke majlis ilmu. Dia sahabat saya dipahamkan ada daripada kampung sebelah pun datang. Dan alhamdulillah kampung luar pun datang. Tahniah tu. Berjalan barang siapa yang mengikuti jalan-jalan ke majlis ilmu, maka Allah akan anugerahkan kepadanya jalan-jalan ke syurga. Amin. Dan begitu juga yang ketujuh, terlihat pada ketaatannya. Dia menjadikan ketaatannya semata-mata untuk mencari keredaan Allah, takutnya kepada riak dan munafik. Barang siapa melakukan 7 perkara tersebut, maka dia termasuk dalam kategori orang-orang yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Yang bermaksud sesungguhnya orang-orang yang bertakwa dalam kebun-kebun dan mata air syurga. Jadi jaga 7 tu. Jaga 7 tu. Seolah-olah Allah menyatakan sesungguhnya pada hari kiamat mereka selamat daripada api neraka. Dan seharusnya lah seorang mukmin harus berada di antara rasa takut dan berharap. Dia harus sentiasa mengharapkan rahmat Allah, tidak berputus asa mengharapkannya. Seperti mana yang termaktub dalam firman Allah Subhanahu wa taala, janganlah engkau berputus asa terhadap rahmat Allah. Surah Asy-Syura ayat yang ke-28. Maka haruslah dia sentiasa menyembah kepada Allah, menghentikan perbuatan buruk serta bertaubat kepada Allah. Pada satu hari Nabi Daud duduk di tempat peribadatannya, tiba-tiba dia melihat seekor ulat merah. Maka dalam hati dia berkata, apalah kiranya kena ulat Allah pada ulat ini? Dia kata, macam kenapa lah Allah ciptakan ulat ni? Macam pada dia tu macam kita lah, semut kan kita pandang semut tu macam tak penting, tak besar. Apalah semut ni kan. Kita tengok semut ni pijak kan. Macam tu lah lebih kurang kan. Tapi Nabi Daud cakap lah, apalah sebab Allah ciptakan ni, apalah Allah nak mana akid ulat merah ni. Maka dalam hati berkata, maka dengan izin Allah ulat itu dapat berbicara. Bercakap ulat tu. Ulat tu berbicara lalu berkata, wahai Nabi Allah, di siang hari Tuhanku mengilhamkan agar aku membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 1000 kali. Sedangkan di malam hari Tuhan mengilhamkan aku agar membaca Allahumma salli ala Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wa sahbihi wasallam 1000 kali. Lalu apakah yang kau baca hingga aku ingin mengambil faedah daripadamu? Kau nak petikaikan aku pahala apa kau macam tu lah. Aku siang Allah Ta'ala ilhamkan aku baca ni, malam aku baca ni. Jadi apa yang kau baca? Wah, tak peranjatlah Nabi Daud. Maka Nabi Daud AS menyesal menghina pada ulat itu. Dia merasa takut kepada Allah, lalu dia bertaubat dan bertawakal kepadanya. Itu baru ketika ikan ulat.
Kita orang kita bertikai kan? Nabi Ibrahim Khalilullah alaihissalam tatkala mengingatkan kesalahannya, merasa amat sedih dan risau hatinya. Kemudian Allah mengutuskan Jibril alaihissalam datang kepadanya lalu berkata, Allah berkirim salam kepada engkau dan berkata, adakah engkau melihat seseorang yang takut kepada kekasihnya? Kemudian Nabi Ibrahim menjawab, jika aku ingat akan kesalahanku dan memikirkan seksaannya, maka lupalah bahawa aku ini kekasihnya. Demikianlah akan para nabi, wali, orang soleh dan orang-orang yang zuhud. Mana takut kepada Allah ni, sampaikan macam tu keadaannya. Dalam satu hadis Nabi sebut, sesungguhnya Allah tidak mengurniakan dua keamanan dan dua ketakutan, tapi sebaliknya Allah memberikan satu ketakutan dan satu keamanan. Maksudnya apa? Maksudnya barang siapa, dalam satu hadis qudsi Allah Ta'ala beritahu, barang siapa yang takut padaku di dunia, akan ku amankan dia di akhirat. Tapi barang siapa yang merasa aman denganku di dunia, maka aku takutkan dia di akhirat kelak. Jadi itulah dia. Tuan-tuan dan puan-puan mati Allah sekalian, ni kitab buka Syafatul Qulub ni masa lalu saya bawa dan kuliah lah. Jadi tu bab 1. Kan? Buka Syafatul Qulub, penenang jiwa, ketolongan pun tenang je. Dan kitab ni semua pendek-pendek je, tak ada panjang dah. Huraian penceramah tu yang panjang sikit. Kan? Jadi tuan-tuan dan puan, ada yang tidur tak? Tak ada. Okey. Jadi itulah dia. Jadi makna kata kita jagalah diri kita. Jaga diri kita, berhati-hati. Atas dunia ni kan banyak ujian dan dugaan yang sampai. Ada je cubaan-cubaan yang datang dalam kita nak beribadah dan mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ujian kita sekarang ni adalah nafsu. Nafsu yang paling besar. Dalam kuliah subuh minggu lepas, 2 minggu lepas, saya bawa tajuk dalam kitab ni juga, tajuk dia tipuan dunia. Tipuan dunia. Dalam tajuk tipuan dunia ni ada disebutkan bagaimanakah manusia yang paling bodoh sekali adalah bila dia kalah, dia gagal mengawal dan juga melawan hawa nafsu dia. Contohlah, dia berbuka puasa, dia boli ke pasar Ramadan tu, dia boli segala macam boli, penuh tangan dia tu, roti john, taufufah, mutabak Singapura, kek pilah caya ke kan, kelopong, semua dia beli sebanyak-banyak beli. Kemudian dia makan tak habis. Bila tak habis, itu belum bodoh lagi dah, belum bodoh lagi dah. Tapi bila besok tu dia beli macam tu je banyak, confirm bodoh tu. Itulah maksud dalam ayat tadi tu. Maknanya kita tak boleh kawal lah. Kita dah tahu kita tolak baik, mungkin kita silap hari pertama, tapi hari macam tu je kau beli. Jadi melainkan beli banyak, hantar ke masjid, ke arah Josih tengahnya, untuk berbuka puasa. Ramai kau yang buka puasa ke masjid? Tak ada. Ada. Bagi. Macam hari tu lah, saya dekat Mekah itu nak balik kan, dekat airport Jeddah tu, dah terlambik makanan ni, nasi ayam penyet boleh ke Arab, tak ada kojok nak bagi nak balik ni. Jemaah 120 orang. Tapi tak sampai makan, dek urusan beg tu bawa pap sudah kena masuk. 120 bungkus. Tinggallah 4 orang. Saya dengan 3 orang travel tu duduk kat luar airport menghadap 120 bungkus. Kau macam tu kita kena makan seorang 30 lah kabarnya. Tapi tu bagilah petugas-petugas yang kat airport tu bagi. Kan yang tukang sapu tu semua bagilah sedekahlah kat orang macam mana. Ya. Jadi macam itulah tuan-tuan dan puan-puan mati Allah sekalian. Cukuplah tu. So insya-Allah kalau ada kesempatan jangan sorry lah, panggil lah lagi. Ya. Jadi itu saja daripada saya. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan walaupun sikit sama-sama kita amalkan. Sama-sama kita sebar panjangan bab kata orang tu cantik dipandang, rumah penghulu, kayu tu okey dari papan, alang-alang menuntut ilmu, sebutir pasir jadikan intan. Macam tu dia. Sebar-sebarkan, kan? Kembangkan ke orang lain. Jadi sungguhnya yang baik itu datang dari Allah SWT. Kurang itu punca kelemahan saya sebagai manusia biasa.